Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita tentang ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Yasin. Pagi ini kita akan melihat ayat yang ke-10 dan kita juga akan melihat kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dalam nota bercetak berada pada muka surat yang ke-90, manakala nota PDF soft copy slide nombor 174. Kita bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahu. Ayat yang ke-10 adalah ayat, kalau kita baca pada terjemahan ayat, Allah menyebutkan wasawa'un, dan sama sahaja, alaihim, ke atas mereka. Ke atas mereka, kepada mereka ni siapa? Mereka ini adalah mereka yang Allah sebut pada ayat yang ke-8 dan pada ayat yang ke-9. Okay. Ayat yang ke-8 dan ke-9 tentang apa? Semalam telah pun kita bincangkan. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang mereka yang kebanyakan tidak mahu beriman itu. Mereka ini sebenarnya mereka telah dihalang oleh Allah untuk mendapat hidayatut taufiq. Mereka telah ditutup pintu hidayah. Mereka tak dapat melihat cahaya hidayah kerana mata mereka telah ditutup. Mereka telah dihalang untuk mendapat rasa iman dalam hati mereka. Jadi mereka ini yang pada ayat nombor 8 dan 9 ini, ayat yang ke-10 menerangkan kesan jika mereka dihalang daripada mendapat hidayah, apa yang berlaku kepada mereka. Maka ayat yang ke-10 mengatakan, dan sama saja kepada mereka engkau iaitu Rasul beri peringatan ke, tak bagi peringatan ke, mereka itu tetap tidak mahu beriman. Maksudnya Allah bagi tahu, mereka-mereka yang Allah telah tetapkan dapat azab, kalau kita ambil daripada ayat nombor 7, mereka yang kebanyakan tak nak beriman ni, mereka yang telah dihalang dapat pintu hidayah, yang Allah matikan hati dia, Allah tutup pendengaran mereka ni cakaplah banyak mana pun kepada mereka, bagilah amaran macam mana pun kepada mereka, peringatan tidak mendatangkan sebarang faedah. Kalau tak bagi peringatan, sudah pastilah mereka tidak mendapat sebarang faedah. Bagi peringatan pun tidak mendatangkan apa-apa manfaat kepada mereka. Ayat nombor 10 ni
Ada dalam ayat lain, dalam surah Yunus ayat 96 dan 97, ada ayat ini dalam surah lain. Allah Ta'ala mengukuhkan lagi, menguatkan lagi maksud ayat nombor 10 ni. Tuan boleh baca pada surah Yunus ayat 96 dan 97, yang kalau kita baca pada ayat ini, Allah mengatakan bahawa kalau mana-mana manusia Allah telah tetapkan dia dapat azab, mereka ni memang tak akan beriman. Sampailah Allah Ta'ala mendatangkan mereka azab yang pedih, dah azab tu di depan mata, baru mereka nak beriman. Jadi ini adalah ayat lain. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-10 ni, moga-moga tuan-tuan dan puan-puan jelas tentang maksud ayat. Okey. Ayat yang ke-10 ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Nombor satu, manusia ini dia tidak akan berubah sama sekali apabila dia telah mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, manusia yang kalau dia tak terima Rasul, dia tak mau menerima peringatan daripada Rasul ni, dia memang takkan berubah. Sebab kita akan berubah. Manusia-manusia di zaman Nabi itu mereka akan berubah kalau mereka menerima kerasulan, mereka mendengar peringatan yang disampaikan. Jadi manusia ini dia tidak akan berubah sama sekali apabila mereka sudah mula mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka mendustakan, mereka mengabaikan peringatan yang diberikan kepada mereka. Secara tak langsung, tuan-tuan dan puan-puan, ayat nombor 10 ni, ayat ini sebenarnya ayat yang memberikan tasliyah, iaitu pujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini dia seperti mana kita pernah sebut pada ayat yang sebelum ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ni dia sangat kasih pada umat. Dia sangat belas kasihan kepada umatnya. Nabi ni dia sangat teringin kalau umatnya itu beriman. Tetapi ramai yang tak mau beriman. Maka sedikit sebanyak ia memberikan apa? Dia memberikan kesan pada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memujuk Nabi dengan Allah tidak mahu menyalahkan Rasul. Rasul telah menyampaikan. Tetapi mereka yang tak nak terima dakwah ini sebenarnya bukan sebab Rasul. Sebab Allah dah kata, Muhammad, engkau bagi peringatan ke, kau tak bagi peringatan ke, mereka ni memang tak akan berubah. Jadi apabila Nabi dengar ayat tu, maknanya bukan salah Nabi lah. Bukan salah Nabi ajar, bukan salah Nabi tak sampaikan. Tetapi itu adalah pilihan daripada mereka yang mereka itu memang tidak mahu beriman. Jadi moga-moga kita semua moga-moga kita semua ini semakin banyak mendengar peringatan, mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Al-Quran, kita semakin berubah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-11. Kita terus kepada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ni, ayat yang Allah menyebutkan golongan yang satu lagi. Golongan yang satu lagi ni bermakna, kalau kita baca pada ayat yang ke-8, kita ambillah pada ayat yang ke-7, 8, 9 dan 10 yang kita berhenti tadi itu, sebenarnya ayat-ayat itu Allah menyebut tentang satu kumpulan yang mengabaikan inzar, iaitu peringatan. Namun begitu, dalam ramai-ramai manusia yang dia tak nak beriman kepada Nabi, ada manusia yang dia nak beriman.
Manusia yang nak beriman inilah Allah nyatakan pada ayat yang ke-11. Macam mana mereka itu boleh beriman? Apa balasan mereka itu jika beriman? Jika mereka dengar amaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia panggil kaedah dalam Quran, selalu kita jumpa. Kalau Allah sebut watak manusia yang jahat, tentu Allah akan bawa watak manusia yang baik. Begitulah cara Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya bukan semua orang menolak. Namun begitu ada juga pihak yang menolak. Di zaman Nabi itu kebanyakannya mereka tidak mahu beriman. Jadi moga-moga kita menjadi kumpulan ayat nombor 11. Kita tidak mahu menjadi kumpulan manusia yang berada pada ayat nombor 7, 8, 9 dan 10. Di sini menunjukkan bahawa kebanyakan bukan menjadi ukuran dalam agama. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ayat nombor 10 tadi, kita janganlah salah faham. Maksudnya, kalau kita duk bagi nasihat pada orang, bagi tunjuk ajar pada orang, jangan kita gunakan ayat 10 tu untuk kita berhenti bagi dakwah. Pernah kita kata, kalau kita sampaikan dakwah, bagi nasihat, bagi pesanan, orang tu tak nak berubah, janganlah kita labelkan dia, kau ni macam ayat nombor 10 lah surah Yasin. Faham tak? Bagi nasihat, suruh datang masjid, suruh solat, suruh buat ibadat, tapi tak nak berubah. Tuan-tuan jangan gunakan ayat 10 tu untuk tuan-tuan kata, tak naklah cakap dah lah, lantaklah nak jadi apa pun. Jangan. Sebab ayat 10 tu ayat yang memang Allah mengetahui ada umat Nabi yang memang takkan beriman. Kita tak tahu dia nak beriman ke, dia tak nak beriman ke. Kerja kita bagi je nasihat. Tiap-tiap waktu memberikan nasihat dengan penuh kesabaran. Kerana kita akan dapat pahala dari sudut memberikan nasihat. Okey, ayat yang ke-11, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Nafas tuan-tuan tak sampai, jangan ikut cara saya baca. Baca tune lagu perlahan lah. Okey. فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ayat 11 ni adalah ayat yang Allah menyebutkan tentang manusia yang dia nak mengikuti, dia nak menerima amaran, peringatan yang Nabi sampaikan daripada ayat-ayat Al-Quran. Mereka yang akan dengar peringatan tu ada dua sifat. Sifat yang pertama, ia berada pada ayat ittaba'adz dzikra. Sifat yang kedua iaitu pada ayat wa khasyar rahmana bil ghaib. Kalau kita baca terjemahan dia, Allah mengatakan, kalau tuan-tuan jumpa innama maksudnya adalah hanya sesungguhnya. Maknanya dia menyebutkan tentang limitasi. Maksudnya kumpulan ni saja. Allah kata hanya sesungguhnya tunzir, peringatan. Peringatan yang mana? Peringatan yang Nabi sampaikan kepada kebanyakan penduduk Mekah yang tak nak beriman loh. Okey, hanya sesungguhnya peringatan amaran
yang engkau berikan kepada orang yang dia siap sedia untuk dia ikut az-zikr. Az-zikr itu adalah Al-Quran, dan yang takut dengan Ar-Rahman ketika dia tidak dilihat oleh orang. Okey. Ayat nombor 11 ni, ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran itu dinamakan sebagai az-zikr, iaitu untuk az-zikr ni maksud apa? Az-zikr ni maksudnya sebagai peringatan. Jadi Allah nak bagi tahu bahawasanya dalam ramai-ramai manusia yang betul-betul akan ikut Al-Quran ni, dia ambil, maksudnya dia patuh kepada Al-Quran ni, adalah orang yang dia memang jiwa dia memang dia sedia untuk ikut. Dia sedia nak berubah, dia sedia nak ikut. Sebab tu kalau kita baca Quran, setiap pagi, setiap hari, tuan-tuan dah kena buka, tuan-tuan dah kena lapangkan dada, buka minda, bersiap sedia. Apa yang Allah nak kata dalam ayat yang tuan-tuan baca tu. Macam pagi tadi, Imam baca surah Al-Infitar, Imam baca surah At-Tariq. Kalau tuan-tuan faham dua surah tu, Masya Allah. Jadi kita ni, apabila kita nak buka Quran saja, kita dah kena macam seolah kita kata, Ya Allah, ayat yang aku nak baca ni, engkau nak nasihat aku apa? Engkau nak bagi aku amaran apa-apa? Ya Allah, peringatan, aku bersiap sedia untuk terima. Tapi macam mana nak terima melainkan kena jalan faham lah. Jelas tak? Contohnya pagi ni tuan-tuan nak baca surah apa? Tuan-tuan selalu kadang-kadang baca surah kan? Jadi tuan-tuan kena bersiap sedia lah. Kalau kita baca hanya untuk dapat pahala, dapatlah pahala. Tapi kalau kita baca Quran, kerana Quran itu peringatan, seolah-olah kita buka setiap hari, kita kata, Ya Allah, hari ini aku nak dengar peringatan yang lain. Semalam aku dengar lain dah. Hari ini aku nak dengar yang lain. Apa nasihat kau nak bagi pada aku, Ya Allah? Apa pesanan engkau, Ya Allah, kepada aku, Ya Allah? Aku sedia, Ya Allah, untuk ikut. Tetap akan dapat. Jelas faham tak? Tuan-tuan puan? Itu dipanggil niat kita baca. Penting sangat. Ketika baca Quran, tuan-tuan nak apa? Nak dapat pahala baca? Dapat pahala baca. Nak berubah, ambil petunjuk, tuan-tuan akan dapat petunjuk. Okay. Jadi Allah bagi tahu kepada Nabi, ayat Quran yang kau bacakan tu wahai Muhammad, yang ada mengandungi ancaman peringatan tu, yang akan ikut tu sebenarnya, yang pertama, orang yang memang dia sedia untuk mengikut. Sebab Al-Quran ni benar, betul tak? Quran ini benar. Dalam Al-Quran cerita tentang akhirat ni benar, neraka ni benar, azab Allah adalah benar. Tapi kalau dia tahu benda tu benar, tapi kalau dia tak sedia untuk ikut, maknanya tak ada apa-apalah. Okey, itu ciri pertama. Ciri yang kedua, orang yang akan ikut kandungan Al-Quran itu adalah orang yang dia takut kepada Allah Ar-Rahman, yang Allah itu memang kita tak nampak dia. Dan orang itu juga ketika dia bersendirian, dia takut juga kepada Allah. Nanti kita akan bincangkan lagi, kenapa sebut takut tiba-tiba dikaitkan dengan Rahman. Takut sepatutnya mestilah dengan nama Allah yang mana? Nama Allah yang Al-Aziz, yang perkasa ke kan? Kenapa dia kata takut? Lepas tu kait dengan sifat nama Allah Ar-Rahman. Nanti kita akan bincangkan. Jadi ringkasan dia sekejap pagi ni, kita dapat mengetahui dekat sini tentang peringatan dari Al-Quran yang dapat bagi faedah. Dua. Yang pertama, yang bersedia untuk ikut. Sebab tu, kita kan selalu kata kan, kita selalu kata dalam kata-kata motivasi kan, kalau kita tak nak berubah, cakaplah apapun, memang takkan berubah. Jadi, cara dia, bersiap sedia tak nak berubah. Jadi, orang yang dapat faedah dari Quran ni, orang dia bersedia untuk ikut. Yang kedua kita dapat pada ayat itu adalah orang yang dapat banyak manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran itu adalah orang yang dia ada perasaan takut kepada
Allah Ar-Rahman. Sebab apa? Ayat Quran itu perkataan siapa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Dia adalah perkataan Allah. Dia adalah kalamullah. Dia bukan ucapan manusia. Dia bukan ucapan Nabi. Tetapi adalah dari Allah. Itu dua sifat ni adalah ciri orang yang bersedia untuk mendapat faedah daripada Al-Quran. Jadi kalau nak Al-Quran itu mudah, maksudnya Al-Quran itu mudah untuk dapat manfaat, dua ciri ni. Nanti kita akan kupas lagi pada siri kuliah yang akan datang. Okay, kemudian pada ayat yang ke-11 ni Allah menyebutkan ada dua balasan, ada dua ganjaran yang Allah berikan kepada sesiapa yang dia nak ikut Al-Quran itu, dia terima pengajaran itu, dia ambil dia punya teladan dia. Ada dua. Dua tu apa? Yang pertama adalah keampunan, yang kedua adalah pahala yang mulia. Insya-Allah pada esok Jumaat kita akan perincikan lagi apakah di antara contoh orang yang dia nak ikut Al-Quran. Tapi secara umum kita dapat belajar pada pagi ni apa? Jawapan dia adalah Al-Quran itu jadi petunjuk ke tak jadi petunjuk, dia bergantung kepada orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi moga-moga kita dapat sesuatu petunjuk, kita dapat teladan daripada ayat yang kita baca pada pagi ini. Walaupun kita belum lagi selesai membincangkan ayat yang ke-11, insya-Allah besok kita akan bincangkan secara lanjutannya, dan kita akan melihat beberapa pengajaran dan juga tindakan yang perlu kita lakukan. Jadi kita tangguh pengisian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.